penyakit, wabak bencana dan kematian yang menyakitkan ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat tabi'in wa atba' tabi'in, mutaqaddimin mutaakhirin, al-ulama warasatul anbiya'i ajma'in. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Berbahagia pengurusi Imam Bilal IDK Surau, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di mana kita membaca tajuk pada malam ini, di antara merdeka dan hamba. Qala Syekh Zarruq rahimahullahu taala berkata, waham ialah manfaat kepada tamak. Inilah yang menjadi ubudiyah. Sesiapa yang dikalahkan oleh waham, hendaklah melupakan tamak kepada kekurangan dan kelemahan waham, di mana kelemahan waham menyebabkan sifat tamak itu ternafi. Anta hurun mimma anta anhu ais, wa abdun lima anta lahu tami'. Engkau bebas merdeka daripada segala sesuatu yang engkau tidak memerlukannya, dan engkau tetap menjadi hamba kepada sesuatu yang engkau harapkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini, muqaddimah daripada Syekh, dia kata waham ini iaitulah manfaat kepada tamak. Jadi kita kena faham yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan waham, apakah yang dimaksudkan dengan tamak. Waham itu, sebagaimana yang kita baca daripada beberapa hadis ataupun riwayat, ia menunjukkan makna waham, keyakinan kepada seseorang yang berdasarkan kepada penilaian realiti yang salah. Makna dia, waham ini keyakinan seseorang itu pada perkara yang tidak betul. Itu makna waham. Waham ni waham ini pula dia kata, contohnya kepercayaan, keyakinan bahawa dirinya selalu diikuti, diancam, diganggu. Dia ada perasaan-perasaan yang mana rasa yang macam tu, dan ada sekelompok orang yang ada sifat ni, kata ulama. Sifat-sifat yang dalam kitab ulama sebut ni, ada orang yang memiliki sifat dia. Sama ada kita kadang-kala ataupun orang lain. Jadi sifat waham ni sifat yang tidak baik, sifat yang mazmumah. Kita mengaji ilmu tasawuf ni pasal kita nak buang sifat yang tak baik dalam diri kita. Itu kita mengaji ni pasal kita nak buang sifat yang tercela. Bukan kita nak berjidal, kita nak tunjuk kita ni lebih hebat daripada orang, tidak. Tetapi kita nak buang sifat yang tak baik tu. Takhalli wa tahalli wa tajalli. Kita nak buang di dalam hati kita. Kerana setiap perkara ini dia dengan hati. Jadi orang tu kalau dalam hati dia ada sifat waham, maka terbit dengan perbuatan dia tu. Dia akan sangka waham, dia akan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia akan buruk sangka dengan manusia ataupun makhluk. Jadi bila buruk sangka dengan Allah contohnya, maka Allah Ta'ala bagi kepada dia apa yang dia sangka, apa yang dia rasa. Macam tu Allah Ta'ala bagi.
Aku ni agak-agak macam neraka dah ni, neraka. Na'udzubillah. Aku ni nak masuk syurga, nak cari kebaikan, dia usaha Allah bagi. Yang payah pun hidup kita ni, apa yang kita niat, kita buat, maka Allah takdirkan perkara itu. Ma asabaka min hasanatin, maka yang baik datang daripada Allah. Dia kata Allah Ta'ala, yang baik tu daripada dia, daripada Allah. Hasanah minallah. Wa ma asabaka min sayyi'ah, yang buruk pula min nafsik, daripada diri kamu. Manusia, makhluk tu dia sifat dia buruk, zalim, sifat dia fana, jahil. Itu sifat kita ni. Sifat-sifat yang macam tu maka berpunca daripada apa? Daripada ketamakan, daripada waham, daripada sangka-sangka yang tidak tepat. Siapa yang rasuk kita jadi macam tu? Dengan iblis, dengan dunia. Dunia ni tuan-tuan, kita tengok orang, kita pun ikut. Dan benda yang kita ikut tu boleh jadi baik, boleh jadi tidak baik. Dan nafsu itu dia lebih terikat ataupun lebih terpikat, lebih terpengaruh dengan benda-benda yang bersifat makanan kepada hawa nafsu. Apakah makanan yang nafsu suka? Iaitulah antaranya sifat tamak. Antaranya adalah sifat waham, syak. Makanan-makanan dia apa lagi? Hiburan yang berlebihan, kemewahan yang berlebihan. Suka kepada apa? Suka kepada dia punya makanan dia itu, antaranya adalah suka kepada hiburan, suka kepada fitnah. Itu makanan nafsu. Tapi bila nafsu tu dididik, diasuh, ditarbiyah, maka dia akan boleh mengawal diri dia, dan dia mengikut kepada akal yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Itu dia. Jadi fahamlah makna waham tu apa? Percaya bahawa diri dia tu banyak takrif. Antaranya percaya bahawa diri dia itu diganggu, diancam, diikuti. Waham, dia kata kejar pada dirinya, dikejar-kejar rasa, perasaannya. Dan hakikat dia iaitulah memahami, meyakini akan seseorang itu, yang mana pemahaman dia berdasarkan kepada penilaian yang salah, penilaian tidak tepat, dan keyakinan yang tidak konsisten. Yakin dia tu tapi tak konsisten, tidak tetap dengan tingkat intelektual dan latar belakang budaya. Tengok macam mana budaya, tengok macam mana dia punya tamadun dia. Untuk sebut madani ni tamadun, pembangunan. Macam mana kawan tu bangun, dibangunkan. Kita tak panggil manusia ni dibangun. Kalau bangunan dibangunkan, kalau tamadun dibangunkan, tapi manusia dibesarkan. Jadi dibesarkan macam mana? Dibesarkan dengan gadget. Jadilah dibesarkan dengan hiburan. Jadilah rambut dia color blonde, rambut dia pinky sweat. Tak lagi kan? Kita besarkan anak kita macam tu. Jadi bawa pergi padang bola, mal'ab kuratul qadam, ni pemain bola. Jadilah kalau bawa dia pergi masjid, pergi sekolah agama pun belum tentu jadi orang yang beragama. Tapi kalau maka harus dia akan bawa ikut macam mana. Itulah fitrah sebenar yang kata manusia. Sebab tu Nabi SAW menyebut kepada kita, kullu mauludin, setiap kelahiran itu yuladu alal fitrah, dibesarkan dengan fitrah. Fitrah tu maksudnya daripada fitrah tu apa? Bukan suci ya. Fitrah tu maksudnya daripada apa yang dia dididik. Itu makna fitrah.
Tapi sebenarnya sebelum dididik itu bersuci bersih. Qalu bala syahidna. Allah Ta'ala tanya, macam mana kamu dengan aku ni, kenal tak? Allah Ta'ala tanya kita tu. Kita ingat tak lagi? Tak ingatlah tu alam roh kan? Waktu kita alam rahim pun kita tak ingat dah kan, apa yang berlaku. Tapi alam roh lagi Allah Ta'ala tanya kepada makhluk ni semua. Qalu, belum kejadian malaikat, kejadian alam, kejadian iblis, kejadian jin, kejadian manusia ni dah kira jauh dah. Khalifah ganti jauh dah. Sebelum nak kita ganti, ada dah yang diganti tu. Jadi semua awal-awal penciptaan, maka Allah Ta'ala telah pun menyimpan buku yang terletak di Lauhil Mahfuz, Kitabim Maknun, Kitabim Maknun, yang telah pun yang telah disimpan, yang telah ditetapkan maknun, ditempatkan di tempat yang tinggi, Lauhil Mahfuz. Jadi semua telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ni, bila kita alhamdulillah, bila kita besar, bagi kepada kita hidayah, alhamdulillah. Kita dapat alhamdulillah, ataupun besar tuan-tuan. Saya bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita merenung. Kalau kedudukan kita sekarang ini, bukan kita duduk berdekatan di masjid, bukan kita duduk dengan agama Islam, apa dah jadi pada kita? Dilahirkan kita ni, contohnya di Mexico, penuh dengan kartel dadah. Maka kita pun bermain dengan dadah kemungkinan. Alhamdulillah, nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Di kalangan kita, bila Allah Ta'ala bagi, dia tak nampak nikmat, dia tak bersyukur. Bahkan Nabi SAW kata, wailul lil Arab, kecelakaan menimpa kepada orang Arab, awal daripada kecelakaan menimpa kepada bangsa yang lain. Kerana apa? Kerana orang Arab terlebih dahulu yang melihat Nabi SAW. Kalau dia tolak, maka dia kena. Kalau dia kena azab, dia dulu yang kena. Kalau orang yang nak masuk neraka ni dulu, maka orang yang faham agama, yang tahu agama, tapi dia tinggalkan agama, dia dulu masuk neraka. Orang hak macam kita ni, sama ada masuk syurga ataupun masuk neraka dulu, pasal kita dapat hidayah, pasal kita dapat Islam, pasal kita dapat dah hak mana betul, hak mana salah. Tapi mudah-mudahan kita dapat syurga kan. Nak jaga tu, nak kekalkan yang kata istiqamah tu bukan mudah. Kata dia, masuk balik tajuk mafhum hikmah. Putus asa mengharap sesuatu, putus asa ni ayyisah, wala tayasu, putus asa, wala tayasu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita putus asa daripada Allah. Kita putus asa selain daripada Allah, maksudnya tak apa. Putus asa dengan makhluk, malah dah, fed up dah dengan makhluk, fed up dah kita ni dengan orang, tak apa. Tak apa macam mana makna dia. Kita ni dah letih dengan makhluk, angkat kaki. Arih nafsaka, diri kamu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kena faham, yang makhluk ni pun adalah datang daripada Allah. Ujian Allah Ta'ala bagi. Tak boleh lari juga dengan makhluk. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita ni, laki kita, bini kita, anak kita macam tu, kita kena hadap dia. Kita kena
berdepan menghadapi keadaan sebegitu, jadilah orang yang bersabar. Maka wabashirus sabirin. Jangan lari dari rahmat Allah. Ni surau lari, ngaji lari kurang. Allah bagi tuan-tuan COVID tak ngaji lah. Kan? Bila tak ngaji, dia akan bawa diri dia jadi jahil, lupa. Quran ni kalau kita tak baca sekali, dia dah jam dah tuan-tuan. Tertinggal dia sehari, jam seminggu. Tertinggal dia seminggu, jam sebulan. Sebulan baca, jam setahun. Tahun pun tak baca, jam terus sampai bila-bila. Dah kalau bulan puasa pun hang tak baca, memang jam. Kan, tiap-tiap hari duduk masuk berita-berita yang tak betul tidak. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita peluang untuk kita kembali kepada dia, ayat Allah sebagai peneman yang merindui alam barzakh sana nanti, yang menjadi teman kita di saat kita keseorangan. Al-Quran lah jawapan bagi segala. Al-Quran lah. Jadi kita tak baca Quran, kita mudah-mudahan kata Allah la'allakum turhamun. Fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kamu diam, kamu dapat rahmat. Allah rahmati kamu, Allah sayang kepada kamu. Bila Allah sayang kita, maka Allah akan benci kita. Allah Ta'ala akan bagi kepada kita sebab dia sayang. Tanda Allah Ta'ala sayang. La in syakartum la azidannakum. Allah bagi nikmat, kita bersyukur, Allah tambahkan lagi nikmat. Sebaliknya, tamak, dia kata putus asa ni tanpa mengharap sesuatu sebagai tanda merdeka. Dia tak harap sesuatu ni kalam hikmah. Sebaliknya, tamak kepada sesuatu menjadikan dia hamba. Ya, orang bila dia tamak, itulah dia akan jadikan sesuatu yang dia tamak tu, dia akan jadi hamba kepada sesuatu. Tamak kepada duit, jadi hamba kepada duit. Tamak kepada jawatan. Tamak ni apa? Tak cukup satu lah tuan-tuan. Maksud tamak ni, satu tak cukup, dia nak lebih. Itu maksud dia tamak. Tamak ni, iaitulah hati dia tu rakus. Cinta kepada dunia, harta terlalu berlebihan. Lebih. Nanti dia kata lebih. Lebih ni maksud dia, iaitulah lebih daripada satu. Lebih daripada cukup. Apa makna lebih? Iaitulah more than. Lebih daripada yang kita dapat. Dia nak lagi. Dan terlalu berlebihan tanpa memerhatikan kepada hukum hakam halal haram yang menyebabkan akhirnya berdosa. Itu makna dia tamak. Dari sudut Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala kan sajadah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha ila akhir al-ayah fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum mustakbirun tatajafa junubuhum 'anil madadi'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tu tama'a. Lambung mereka, diri mereka itu jauh daripada tempat mereka, daripada tempat baring mereka, disebabkan mereka selalu melakukan sembahyang. Salat
tahajud. Dan di hari mereka yad'una rabbahum khawfa, mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut, dan mereka itu apa? Dengan rasa tamak ni penuh harapan. Itu dia panggil tamak. Jadi tamak kata tamak ni apabila kita nak kepada sesuatu ni penuh harapan. Itu dia panggil tamak. Tamak ni makna kata boleh jadi baik kalau dia kena dengan apa yang dia boleh jadi tak baik bila mana dia tidak bertepatan dengan syariat. Syariat tu apa? Hukum hakam. Berlebihan cinta kepada dunia, jadilah kepada mazmumah. Akan azab dan penuh harapan akan rahmat Allah Ta'ala, dan menafkahkan infak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada mereka, kepada kamu. Jadi orang yang tamak ni, dia kuat bersedekah, banyak bersedekah. Abdul Rahman ibn Auf tamak. Tamak bersedekah, maknanya sedekah. Tamak sembahyang. Nabi SAW contoh orang yang tamak dalam beribadat sampai bengkak kaki Nabi. Solat dia panggil kat sini solat tahajud. Solat tahajud ni solat apa? Solat sunat. Jadi solat sunat ni kita boleh tamak, kita boleh lama. Itu makna tamak tu lebih daripada sejam, 2 jam, 3 jam. Macam tu boleh tak? Solat sunat. Solat wajib, itulah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Hanya waktu yang telah ditetapkan. Kitaban ni makna yang telah difardukan. Mawquta, waktu. Mawquta. Kalau miqat, waktu yang tempat di mana kita niat, dia panggil miqat. Kalau mawquta, masa yang telah ditetapkan. Sebab tu kita nak miqat bukan boleh miqat kat mana-mana. Nak ubah sikit lah, dia kata nak miqat dekat pavilion. Kalau kotak kan, tu miqat lah. Tahun ni saya banyak mahal ustaz, dah bang kat Mutawif, saya nak miqat dekat Alamanda. Ustaz tu pun pergi dia sepak dia, bagi hilang dia punya apa nama, dia punya ketum dia tu. Contohlah, tak ada orang macam tu. Dia tak boleh miqat kena tempat tu. Bir Ali ke, Qarnul Manazil ke, tengoklah dari mana dia datang. Tu haji kan. Nak pergi haji ni kena ada ilmu. Baik, maka itu dia. Dan mereka itu takut, berdoa sungguh-sungguh, banyak berdoa. Itu seronok berdoa. Tahu tamak apa? Khaufan wa tama'a. Khaufa wa tama'a. Doa. Kita berdoa kepada Allah, Allah sayang, Allah suka kepada hamba yang berdoa. Kita minta kepada Allah, Allah suka. Innallaha, Allah kata, Nabi sebut dalam hadis, yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang yang mulihina. Mulihina yakni orang yang merayu, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah ni Allah suka. Ada awak kita tak minta, pas semayang tak minta. Pas semayang kita bangkit, kita semayang tadi pun dah doa dah usah. Semayang kita berdoa tu wajib. Kita semayang tu wajib, dan dalam semayang pun sebutan yang kita sebut tu pun dia panggil sunat. Kadang orang tak buat kan? Jadi tambah lagi semayang hak wajib, tambahlah dengan hak sunat, wirid, zikir. Zikir ni memanglah tak wajib, tapi bila kita banyak berzikir, Allah Ta'ala suka. Jadi
Sebaliknya, tamak kepada sesuatu menjadikan dia hamba. Jadikan orang tu hamba. Dia suka kepada dunia, jadi hamba dunia. Banyak kawan dengan perempuan, jadi hamba wanita. Sembang pasal dunia, maka jadi hamba kepada dunia. Pengajaran hikmah. Seorang penyair menyokong hikmah ini. Qala syair, dia kata, al-'abdu hurrun in qana'. Hamba itu merdeka selama bersifat qana'ah. Sifat qana'ah ni cukup dengan apa yang ada ni, maka dia merdeka. Merdeka ni, kita merdeka 8 tanggal 31 sebut merdeka. Merdeka tu, merdeka ni apa? Merdeka daripada sifat, merdeka daripada menghambakan diri kepada selain daripada Allah, maka dia panggil orang yang merdeka. Tapi kita duk laum merdeka tu kan, tapi tak sembah Allah pun, nanti dia panggil hamba. Dia panggil orang tu apa? Dia sebut merdeka. Merdeka ni tuan-tuan, kita bebas kita daripada segala fikiran, idealisme, pada segala anas perkara-perkara yang menyebabkan kita ni menjadi hamba kepada dunia, hamba kepada selain daripada Allah, hamba hawa nafsu. Duduk merdeka. Alhamdulillah, negara memang merdeka, tapi kan tak merdeka lagi. Pasal apa? Duduk kita ni semayang pun tak semayang. Handphone, kita tak boleh bebas daripada handphone. Jadi hamba handphone. Jadi hamba TV. Sehari tu wajib tengok TV. Tu. Jadi hamba kepada lepak kedai kopi. Bahasa dia. Tak boleh lepak kat kena sisya. Jadi hamba sebab kita tak bebas daripada tu. Tapi bila kita dengan Allah Ta'ala, hamba Allah, dia jadi apa? Dia jadi baik. Selain daripada hamba Allah, dia jadi tak baik. Dia jadi mazmumah, jadi hodoh, jadi jilid. Tapi bila hamba kepada Allah, terus kita mendapat satu, dia panggil apa? Hasanah. Rabbana, minta ke Allah, Rabbana atina fid dunya, jadi baik, hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Wal hurru, orang yang merdeka itu menjadi hamba selama mana dia itu orang yang taat, yang tamak. Wal hurru 'abdun, al-'abdun hurrun, dia kata hamba itu bebas, itu hamba kalau dia tamak. Jadi buat apa pun jangan lebih-lebih. Tu dia pengajaran. Faqna', maka bersifat qanaah lah, cukup dengan apa yang ada. Wala tatma' fama, dan jangan kamu tamak syai'un fama syai'un yashinu, tidak ada sesuatu yang hina kecuali sifat tamak. Yang ni dia panggil tamak yang tadilah. Ada pula tamak dalam bab nafilah. Sunat ni kita banyak kali sebut dah. Perkara-perkara sunat ni biar banyak pun tak apa. Banyak pun tak apa tuan-tuan, pasal dia tak ada limit. Sunat ni, perkara nafilah ni tak ada limit. Semayang sunat ikut dah nak buat. Cuma ada yang tak boleh baca Quran sampai banyak mana pun sila. Tetapi namun perkara itu tidak berlaku bagi orang-orang yang Allah Ta'ala hijab bagi dia. Orang yang Allah Ta'ala tak mau dia tak boleh buat perkara sunat. Taubatlah umat. Kita tak boleh semayang sunat, kita tak boleh puasa sunat kalau kita tak cinta kepada Allah Ta'ala.
Tak boleh buat tuan-tuan. Hak wajib ni pun gagah bilang. Pasal orang buat dia pun, takkan aku tak pergi kot sembahyang Jumaat. Lepas tu mangkit-mangkit Jumaat, jauh lalu lah. Lepas tu tuan-tuan, akhir zaman ni, maka perkara-perkara sunat ni makin kurang. Tuan-tuan merasakan, zikir tak ada lah lepas sembahyang. Dan makin tak ada lah. Kalau ada berzikir ni bid'ah ni, Nabi tak buat. Tapi pegang handphone tak bid'ah. Mangkuk hayun tu lah. Ya geram. Pasal apa? Pelik sangat kita ni. Kan? Memang dia bid'ah lah. Sebab apa? Sebab dia tak mau. Memang tuan-tuan dan puan-puan, nafsu memang dia tak suka. Bila kita banyak berzikir, sebut nama Allah, gementar hati kita, bertambah keimanan kita, setan lari. Lepas tu Nabi SAW sebut, umur yang ada padanya Al-Quran, Allah Ta'ala tak akan apa? Tak akan masukkan iblis. Dia pun kuat ke? Dia pun kuat ke? Baik. Hikayat Syekh dengan muridnya tentang roti kering bagi orang yang sabar, tetapi kalau tidak sabar akan dimasukkan ke dalam penjara. Dan berkesudahan ni cerita pasal ada seorang hamba Allah ni, dia minta sebuku roti. Dia minta rezeki tapi dia tak usaha. Kita cerita dah hari tu. Tuan-tuan hak ingat cerita ni, waktu zaman Nabi Musa kalau tak silap, maka diceritakan dia doa, Allah Ta'ala bagi kepada dia rezeki. Dia panggil tajrid tanpa usaha. Tajrid ni makna akhirat. Dunia dia tak mau. Dunia tak mau dah. Pasal apa? Pasal dia memang tak ada usaha dunia. Jadi dapat juga rezeki, makan juga tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kepada dia sebuku roti. Lepas subuh dia doa, kemudian dia masuk penjara. Akhirnya dia berkesudahan dengan melihat seksaan kerana tidak sabar. Kisah ini diceritakan sebelum ini. Hikayat ahli hikmah mengutip biji-biji di air kerana inginkan makanan. Mengutip biji-biji di air. Apa tu? Kata orang kepadanya, kalau kamu berkhidmat kepada sultan, nescaya kamu tidak makan seperti ini. Jawab dia, wa anta law qa'ta bihadha lam tahtaj ila khidmati sultan. Kalau kamu cukup dengan cara ini, kamu tidak berhajat kepada khidmat sultan. Kalau kamu cukup qana' bihadha, dengan ini, lam tahtaj, kamu tak berhajat kepada khidmat sultan. Dulu-dulu orang dia berkhidmat dengan raja. Itu satu pekerjaan yang paling tinggi. Berkhidmat dengan sultan, Fir'aun, raja. Dulu orang panggil Fir'aun. Siapa yang boleh kerja dengan sultan ni kira habis rank. Ada seorang ni, dia Rabi'atul Adawiyah. Dia ni berkhidmat dengan sultan. Dia berkhidmat dengan sultan. Macam orang nak kerja apa, hak paling best sekali PTD. Kan, anak kita kalau kerja pilot, PTD ke apa, kembang tak kira, kembang semangkuk. Tu dia. Tapi orang hak kerja pilot ni, contoh, orang hak kerja di pegawai istana, contoh, gaji besar, pasal gaji besar. Jadi Rabi'atul Adawiyah ni, dia kerja istana. Sultan offer kepada dia, hang nak apa, aku bagi. Rabi'atul Adawiyah. Dia kata apa? Dia kata, aku berkhidmat ni kerana Allah, kerana cinta kepada watan. Dia panggil patriotisme. Cinta kepada tempat, tanah di mana bumi dia, darah dia tumpah. Kita lahir ni dia panggil tumpah darah. Orang lahirkan, beranak kan, darah keluar, jadi tumpah darah. Jadi kerana cinta, bukan pasal nak duit, bukan pasal aku
pasal aku ni kelapang, nama dia gaji tau. Itu Rabi'atul Adawiyah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, dia berkhidmat, tamat khidmat tu, raja bagi kepada dia satu buah gubuk usang macam pondok tu lah. Kerana dia tak mau, dia tolak. Ambil lah satu gubuk usang ni. Raja kata, dia kata kalau tuanku nak bagi tak apa, hak ni jadi pada anak ni. Lepas tu sultan ni pun bagi kepada dia makanan. Hasil dia khidmat tu, sultan bagi kepada dia setiap hari makanan hantam. Bagi dia ni makan. Dia duduk dekat pondok tu, dia ibadat siang malam. Tak payah fikir dah pasal makan. Tapi bukan sebab sultan bagi, yakin Allah Ta'ala bagi. Jadi dia pun duduk lah di gubuk usang dia bagi. Gubuk usang ni maksudnya pondok. Dia pun tulislah syair-syair dia yang dapat kita baca di dalam kitab-kitab tasawuf. Rabi'atul Adawiyah. Itulah seorang wali Allah, perempuan, awliya, orang yang tidak takut dan sedih dengan makhluk. Jadi dia pun tulis syair, antara syair yang masyhur ya. Dia kata, abadtu lillah walam arju minkal jannah. Dia kata, aku beribadat kepada engkau bukan kerana aku berharap syurga. Aku meninggalkan maksiat, taraktul maksiyah, bukan kerana azabnya neraka. Kita ni buat pasal ada pahala. Kalau Allah Ta'ala tak bagi pahala, awal kita bangkit, awal kita lari. Pasal kita buat pasal sebab. Hak ni dia panggil ikhlas juga, tapi ikhlas yang paling bawah sekali, Pak Long. Dia panggil ikhlasul muridin. Orang yang ikhlas macam dengan Rabi'atul Adawiyah tu, dia panggil ikhlasul muhibbin, cinta. Ikhlas dia kerana cinta. Tuan-tuan, ada orang dia ni cinta kepada seseorang, dia tak kisah sakit ke, susah ke, dia buat pasal dia suka. Ada tak tuan-tuan? Banyak dalam bab dunia. Dalam bab akhirat tak mampu. Dalam bab dunia banyak. Pasal dunia tu dapat terus. Dunia hari ni Allah Ta'ala bagi terus cash. Tu dia bagi dunia. Kita kerja dapat duit. Cuba kita kerja, bos kata gaji besar, aku boleh bagi sebulan 1 juta. Tapi di hari akhirat nanti taubat kita tak kerja. Pasal apa? Pasal lambat. Tu manusia tu dia tak boleh lambat. Tuan-tuan pun tak boleh lambat kau nak semayang kau. Dia tengok jam lah. Jadi macam tu lah. Kahwin-kahwin tak lah tunggu bila nak dapat cucu. Kan? Bila dapat cucu, bila dapat cicit. Bila cicit dah ada, bila nak mampu tak sabar lah nak mampu. Mampu dia tak mau. Hal ni semua dia nak cepat. Kasarnya orang kena. Mampu tu mati lah. Tapi sebenarnya benda-benda semua tu tak wajib pun bagi kita. Tapi yang wajib bagi kita, ataupun dia panggil pasti, adalah mati. Mati yang pasti kan? Kahwin tak pasti, cucu tak pasti. Dapat cucu pun mati, meninggal. Sebab tu tak kekal. Tapi yang pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Siapa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia zuhziha 'anil nar, selamat daripada neraka, masuk syurga, faqad faz, maka dia sebenarnya orang yang berjaya. Itu dia tuan-tuan, ayat 187. InsyaAllah mudah-mudahan sebanyak kita mendapat manfaat daripada tajuk ni. Yang hadir mudah-mudahan mendapat kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.